Iran baru sahaja mempamerkan armada bot laju mereka kepada dunia dan tentera Amerika Syarikat membalas tanpa perlu berucap panjang. Mereka mempamerkan pesawat pejuang, helikopter, kapal dan sistem pemantauan yang boleh menjadikan kawanan itu sebagai sasaran. Sebelum ia sempat mendekati kapal-kapal Amerika pada hari Isnin 11 Mei 2026. Ketegangan semakin memuncak kerana imej satelit dan laporan pemantauan menunjukkan lebih daripada 130 bot laju yang dikaitkan dengan pengawal revolusi Islam dalam formasi terkoordinasi di kawasan Selat Hormuz. Sementara Washington dengan jelas menyatakan bahawa Teheran mungkin cuba menakut-nakutkan dengan jumlah, tetapi kini juga telah mendedahkan di mana ancamannya berada. Pergerakan itu bukanlah satu perarakan biasa. Kapal-kapal itu muncul dalam kumpulan besar berhampiran kawasan pantai yang digunakan oleh struktur tentera laut Iran. Dalam satu demonstrasi yang dirancang untuk menunjukkan bahawa pengawal revolusi masih mempunyai keupayaan untuk memberi tekanan di laut, pengawal revolusi bergantung pada bot-bot laju ini kerana ia pantas, kecil dan boleh beroperasi secara berkawanan. Ideanya mudah, mara dalam jumlah yang besar, mengelirukan radar, memecah tumpuan kapal-kapal itu dan cuba membuka ruang terhadap kapal yang lebih besar. Taktik seperti ini membimbangkan mana-mana angkatan laut kerana ia tidak hanya bergantung kepada kekuatan kasar tetapi juga kepada kelajuan, kejutan, pendekatan dari sisi dan serangan yang diselaraskan. Laporan terbaru daripada Reuters sudah menunjukkan bahawa bot laju Iran boleh membawa mesingan berat, roket dan dalam beberapa kes peluru berpandu terhadap kapal. Apa yang menjadikan kapal-kapal kecil ini satu ancaman sebenar terhadap kapal dagang dan tentera? Jawapan dari Amerika Syarikat datang dalam bidang yang paling berat iaitu pemantauan, penerbangan tentera dan kuasa tentera laut. Satu contoh sebenar yang sesuai dengan perkara ini ialah kemasukan A-10 Thunderbolt II dalam misi rondaan melepasi bot laju Iran di Selat Hormuz pada Mac 2026. Ketua Turus bersama Amerika Syarikat, General Dan Kane menyatakan dalam sidang media bahawa A-10 sedang terlibat dalam pertempuran dan bertindak terhadap kapal laju Iran di kawasan itu dengan tugas memburu dan memusnahkan bot serangan yang mengancam lalu lintas maritim dan kapal tentera. Perincian ini penting kerana A-10 dicipta sebagai pesawat sokongan rapat untuk menentang kenderaan berperisai. Tetapi meriam 30mm-nya, kelajuan serangannya yang rendah dan keupayaannya untuk berada lebih lama di kawasan menjadikannya berguna terhadap sasaran kecil, pantas dan terdedah di atas air. Ia bukan senjata untuk retorik politik. Ia adalah platform yang direka untuk melepaskan tembakan ke atas sasaran yang kelihatan. Dan inilah sebabnya pendedahan Iran tentang bot laju boleh menjadi senjata makan tuan terhadap Teheran. Apabila ratusan kapal muncul berkumpul, ia tidak lagi menjadi kejutan. Sebaliknya, menjadi kelompok yang mudah dikesan. Logik ini telah pun dilihat di Teluk pada tahun 1991 apabila tentera laut Iraq cuba melarikan diri ke Iran semasa Perang Teluk. Dan akhirnya dihancurkan dalam pertempuran Bubia oleh pesawat dan pasukan tentera laut gabungan menurut rekod Komando Sejarah dan Warisan Tentera Laut Amerika Syarikat sehingga 2 Februari 1991. Semua kapal Iraq yang mampu melancarkan peluru berpandu telah pun dimusnahkan dan Angkatan Laut Iraq tidak lagi berupaya untuk bertempur. Perbezaannya sekarang ialah Amerika Syarikat meletakkan A-10 secara langsung dalam peranan sebagai pemburu kapal kecil di Selat Hormuz. Tepat sekali terhadap jenis ancaman yang cuba dipamerkan oleh pengawal revolusi sebagai kelebihan untuk Iran. Imej bot laju itu cuba menunjukkan kekuatan kepada Washington. Imej yang sama menunjukkan sasaran yang boleh dikesan oleh radar, satelit, drone dan pesawat bersenjata sebelum mereka sempat mendekati kapal Amerika. Imej bot laju itu bukan sahaja ditujukan kepada Washington tetapi juga kepada rakyat Iran, sekutu serantau dan pembeli minyak yang memerhati setiap pergerakan di laluan maritim. Masalah bagi Iran ialah propaganda juga mendedahkan maklumat. Satu perkara ialah menyembunyikan kapal kecil di teluk, pelabuhan dan kawasan pantai. Perkara lain ialah mempamerkan formasi besar. Pada saat pengawasan yang ketat, satelit, drone, pesawat rondaan dan sensor tentera laut boleh menukar pendedahan ini menjadi peta ancaman. Dan disinilah tindakan Iran kehilangan sebahagian daripada impaknya. Pengawal revolusi mahu menunjukkan taring, tetapi mereka juga menunjukkan kedudukan, corak dan niat.
Kekuatan Iran dalam bot laju sebenarnya lahir daripada kesukaran untuk menghadapi Amerika Syarikat dalam pertempuran laut konvensional. Sebuah kapal besar memerlukan pembinaan yang mahal, kru yang terlatih, pertahanan udara, penyelenggaraan berat, dan perlindungan berterusan. Sebuah bot laju memerlukan kurang struktur dan boleh disebarkan dalam jumlah yang besar. Sebab itulah pengawal revolusi melabur dalam model ini. Bukan untuk memenangi perang laut terbuka menentang tentera laut Amerika, tetapi untuk menimbulkan kos, ketakutan, dan ketidakpastian. Namun, Amerika Syarikat juga tahu permainan ini. Tentera laut Amerika tidak melihat bot-bot laju ini sebagai sekedar bot kecil, tetapi sebagai sebahagian daripada doktrin serangan tepu. Oleh itu, tindak balas mereka melibatkan beberapa lapisan. Yang pertama ialah mengenal pasti di mana mereka berada. Yang kedua ialah menjejaki pergerakan mereka. Yang ketiga ialah membezakan kapal awam daripada kapal bersenjata. Dan yang keempat ialah meletakkan pesawat serta kapal di posisi untuk bertindak balas. Ia bukan sekedar menembak ke arah bot, tetapi memutuskan koordinasi kawanan tersebut. Inilah perkara yang menjadikan situasi ini sangat sensitif. Jika sebuah bot laju bergerak secara bersendirian, tindak balas boleh difokuskan. Tetapi jika berpuluh-puluh bot mara bersama, keadaannya berbeza. Sejarah telah membuktikan bahawa kapal-kapal kecil boleh menyebabkan kerosakan besar apabila digunakan terhadap pasukan yang jauh lebih besar. Pada tahun 2000, serangan terhadap kapal pemusnah Amerika USS Cole di pelabuhan Aden, Yaman, telah mengorbankan 17 anggota tentera Amerika. Dan ia telah memberi kesan mendalam terhadap persepsi Amerika Syarikat mengenai ancaman asimetrik di laut. Ia bukanlah satu pertempuran laut tradisional. Sebaliknya, ia adalah serangan menggunakan bot kecil terhadap sebuah kapal yang kuat. Dan kesannya menunjukkan bahawa saiz tidak menghapuskan kerentanan apabila terdapat penghampiran, unsur kejutan dan kegagalan keselamatan. Sejak itu, doktrin Amerika mula memberi perhatian yang jauh lebih besar terhadap ancaman permukaan bersaiz kecil, terutamanya di kawasan sempit, pelabuhan, laluan perdagangan, dan kawasan di mana kapal awam dan tentera bercampur. Negara-negara lain juga memahami bahawa kapal kecil, drone, dan taktik kawanan boleh memberi tekanan kepada pesaing yang lebih kuat. China menggunakan kapal pengawal pantai dan milisia maritim di Laut Cina Selatan untuk mengepung kawasan yang dipertikaikan, menolak pihak lawan, dan mewujudkan keadaan yang memihak mereka di laut. Tanpa mengisytiharkan perang secara terbuka, Houthi di Yaman mula menggunakan peluru berpandu, drone, dan kapal letupan untuk mengancam kapal-kapal di Laut Merah, memaksa tentera Laut Barat untuk mengekalkan kehadiran berterusan di rantau itu. Rusia dan Ukraine juga telah menunjukkan di Laut Hitam bahawa platform yang lebih kecil, drone laut dan serangan asimetri boleh mengubah perkiraan armada yang lebih besar. Perbezaannya sekarang ialah Iran sedang mempamerkan logik ini di hadapan tentera laut paling berkuasa di dunia. Di laluan yang menjadi tempat laluan sebahagian penting perdagangan tenaga global. Ratusan bot laju mungkin menakutkan dalam gambar, tetapi ia tidak beroperasi secara bersendirian. Mereka memerlukan bahan api, komunikasi, arahan, perlindungan di pesisir, data lokasi, dan penyelarasan. Jika mana-mana bahagian ini gagal, kawanan itu akan kehilangan kekuatan. Jika mereka marah ke arah kapal dagang atau tentera, mereka akan memasuki zon di mana Amerika Syarikat telah menunjukkan bahawa mereka bersedia untuk bertindak balas. Saya Milson Alves News dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves,